Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Dr. Karani binti Zakaria Ilyas Abdul Hamid daripada RPG Kampus Tunku Banyun ingin membentangkan satu kertas pendidikan yang kami hasilkan, iaitu kesediaan dan pelaksanaan bimbingan instruksional pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dalam kalangan para pensyarah Institut Pendidikan Guru dan Guru Besar. Sebagai pengenalan, guru perlu berusaha meningkatkan profesionalisme sebagai guru berwibawa dan berketerampilan bagi membentuk anak bangsa yang mampu membangunkan negara, menurut Zamri et al. 2008. Surat siaran Lembaga Peperiksaan Bilangan 3 tahun 2011 mencadangkan PBD dilaksanakan sejak tahun 2011 dan PBD sebenarnya merupakan sebahagian daripada komponen PBS. Bagi memastikan semua guru mendapat maklumat ini, maka pelbagai inisiatif telah diambil, antaranya melalui bimbingan instruksional. Seterusnya, latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah seperti mana yang tertera pada skrin ini, yang mana bermula dengan transformasi pendidikan terutama dalam bidang pentaksiran memerlukan pada satu pendekatan baru bagi membolehkan pembangunan potensi pelajar dapat dibina secara menyeluruh di samping dapat menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah di dalam aktiviti pembelajaran. Jadi pentingnya peranan pembimbing instruksional di sini untuk memberi panduan dan hala tuju pentaksiran negara, yang mana pembimbing instruksional berperanan untuk memperbaiki pelaksanaan kurikulum terhadap strategi, teknik dan kemampuan guru dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Seterusnya, menurut laporan Education for All National Review Report, Malaysia menyatakan bahawa kerajaan telah merangka pelbagai polisi untuk peningkatan pencapaian pendidikan, namun masih terdapat jurang antara perancangan dan juga pelaksanaan. Jadi sesuatu harus dilakukan dan kepimpinan pengajaran pengetua dilihat sebagai satu cara yang dapat meningkatkan pengajaran pencapaian pelajar. Dan menurut kajian daripada mendapati bahawa perubahan amalan pedagogi guru yang terlibat dengan bimbingan instruksional berlaku dalam suatu jangka masa yang panjang dan bukannya merupakan suatu impak yang segera. Jadi proses bimbingan instruksional perlu dilaksanakan pada masa, situasi dan tempat yang betul, kerana dapatan kajian menunjukkan bahawa amalan profesional pekerja dalam suatu organisasi sangat bergantung kepada bimbingan yang diterima. Seterusnya objektif kajian. Objektif kajian ada 4 di sini, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap kesediaan pensyarah-pensyarah RPG dan guru besar untuk menjalankan bimbingan instruksional PBD di Pulau Pinang. Yang kedua, mengkaji perbezaan yang signifikan terhadap kesediaan pensyarah-pensyarah RPG dan guru besar dalam melaksanakan bimbingan instruksional pentaksiran bilik darjah berdasarkan jawatan dan bangsa. Di sini kita ada 2 hipotesis null. Seterusnya, mengkaji adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kesediaan pensyarah RPG dan juga guru besar melaksanakan bimbingan instruksional pentaksiran bilik darjah dengan faktor interpersonal dan juga intrapersonal dan faktor profesionalisme. Juga ada 2 hipotesis null di sini. Dan yang terakhir, mengenal pasti faktor yang paling kuat mendorong kepada kesediaan pensyarah-pensyarah RPG dan juga guru besar dalam melaksanakan bimbingan instruksional PBD di Pulau Pinang. Di sini ada 1 hipotesis null. Seterusnya, kerangka teori. Kerangka teori kajian ini adalah dibina berdasarkan kerangka modul bimbingan instruksional pelaksanaan PBD tahap 1 oleh KPM tahun 2019. Manakala kerangka konseptual adalah seperti yang tertera pada skrin ini. Seterusnya, metodologi. Metodologi kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif, menggunakan kaedah tinjauan dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan juga analisis inferensi. Manakala instrumen pula menggunakan borang soal sidik, yang mana bahagian A adalah demografi, bahagian B adalah kesediaan pengetahuan dan kemahiran dalam bimbingan instruksional. Seterusnya, responden terdiri daripada 56 orang guru besar dan juga 40 orang pensyarah pembimbing instruksional terfasa 1 Pulau Pinang, dan kesahan kita telah merujuk kepada 3 orang panel pakar dalam bidang PBD dan juga pakar dalam bidang bimbingan instruksional. Seterusnya, dapatan
bagi soalan kajian 1. Apakah tahap kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar untuk menjalankan bimbingan instruksional PBD di Pulau Pinang? Okey, keputusannya adalah seperti dalam jadual. Keseluruhannya, kesimpulannya, tahap kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar menjalankan bimbingan instruksional PBD di Pulau Pinang adalah berada pada tahap yang tinggi, iaitu seramai 76 orang, iaitu 79.2% berada pada tahap yang tinggi, manakala yang selebihnya berada pada tahap yang sederhana, iaitu 20 orang, iaitu sebanyak 20.8%. Seterusnya, dapatan bagi soalan kajian kedua. Apakah terdapat perbezaan signifikan terhadap kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar dalam melaksanakan bimbingan instruksional pentaksiran bilik darjah berdasarkan jawatan? Ini bagi menjawab hipotesis null yang pertama, tidak terdapat perbezaan signifikan terhadap kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar melaksanakan bimbingan instruksional pentaksiran bilik darjah berdasarkan jawatan. Okey, keputusan adalah seperti yang tertera pada graf dan juga pada jadual, dan kesimpulannya, hipotesis null ini tidak boleh ditolak. Ini bermaksud tiada perbezaan yang nyata dan jelas antara pensyarah LPG dan guru besar dalam tahap kesediaan mereka untuk melaksanakan BIPPD di Pulau Pinang. Seterusnya, dapatan bagi soalan kajian ketiga. Apakah terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar melaksanakan bimbingan instruksional pentaksiran bilik darjah berdasarkan bangsa? Ini bagi menjawab hipotesis null yang kedua, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPPD di Pulau Pinang berdasarkan bangsa. Keputusannya adalah seperti dalam jadual 3 dan juga dalam graf yang tertera dalam skrin, dan kesimpulannya, hipotesis ini tidak boleh ditolak. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan signifikan antara kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPPD di Pulau Pinang berdasarkan bangsa. Seterusnya, dapatan kajian bagi soalan yang keempat. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar melaksanakan bimbingan instruksional pentaksiran bilik darjah dengan faktor interpersonal dan juga intrapersonal? Okey, ini bagi menjawab hipotesis null yang ketiga, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPPD di Pulau Pinang dengan faktor interpersonal dan juga intrapersonal. Okey, keputusannya adalah seperti yang tertera pada jadual, dan kesimpulannya, hipotesis null ketiga ini juga ditolak. Ini dapat ditolak. Kesimpulannya, kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPPD di Pulau Pinang adalah dipengaruhi oleh faktor interpersonal dan juga intrapersonal. Dapatan bagi soalan kajian 5. Adakah terdapat hubungan signifikan antara kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar melaksanakan bimbingan instruksional pentaksiran bilik darjah dengan faktor profesionalisme? Ini bagi menjawab hipotesis null yang keempat, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPPD di Pulau Pinang dengan faktor profesionalisme. Okey, keputusannya adalah seperti yang ada pada jadual 5, dan kesimpulannya, hipotesis null ini dapat ditolak. Kesimpulannya, kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPPD di Pulau Pinang juga dipengaruhi oleh faktor profesionalisme. Baiklah, soalan kajian yang keenam. Adakah faktor-faktor yang paling kuat mendorong kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar dalam menjalankan bimbingan instruksional PBD di Pulau Pinang? Ini bagi menjawab hipotesis null yang terakhir, tidak terdapat faktor-faktor bebas mempengaruhi kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPPD di Pulau Pinang. Keputusannya adalah seperti yang tertera pada jadual dan juga pada skrin. Jadi hipotesis null ini ditolak. Ada 3 faktor penyumbang yang dikenal pasti, iaitu faktor interpersonal dan intrapersonal, faktor kreatif dan inovatif, dan juga faktor profesionalisme. Ketiga-tiganya ini telah menyumbang kepada kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPPD di Pulau Pinang. Baiklah, kita masuk di bahagian perbincangan. Apa yang kami dapat daripada kajian kami adalah kesediaan pensyarah-pensyarah LPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPPD di Pulau Pinang berada pada tahap yang tinggi. Ini bertepatan dengan kajian yang telah dibuat oleh Silva Rajo 2020 yang menyatakan bahawa
bimbingan pengajaran mempengaruhi kualiti guru. Baik, seterusnya adalah yang kami dapat juga di sini adalah kesediaan pensyarah-pensyarah IPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPBD di Pulau Pinang dipengaruhi oleh faktor interpersonal dan intrapersonal dan faktor profesionalisme. Baik, hal ini adalah bertepatan dengan kajian Fadlur Rahman 2020 yang menyatakan bahawa tahap amalan profesional guru dalam PDP telah meningkat dan berada dalam kategori baik melalui bimbingan instruksional. Beliau juga menyatakan bahawa amalan nilai profesionalisme keguruan juga bergantung kepada kemahiran interpersonal dan juga intrapersonal. Baik, seterusnya, dapatan kami menyatakan bahawa faktor interpersonal dan intrapersonal, kreatif, inovatif dan profesionalisme merupakan peramal yang signifikan dalam membuat anggaran mengenai kesediaan pensyarah-pensyarah IPG dan guru besar untuk melaksanakan BIPBD di Pulau Pinang. Ini bertepatan dengan apa yang telah diperolehi oleh Lidikod pada tahun 2006 menyatakan bahawa profesionalisme keguruan bukan sahaja merujuk kepada sikap profesional dalam institusi pendidikan, tetapi ia bersifat menyeluruh. Ia disokong oleh dapatan yang dinyatakan oleh ESAH 2002, iaitu hubungan interpersonal melibatkan kebolehan membuat perkaitan dan memahami orang lain, manakala kecerdasan hubungan interpersonal pula adalah melibatkan kebolehan membuat refleksi kendiri dan menyedari kelemahan dirinya dan melakukan penambahbaikan diri secara berterusan. ESAH juga menambah, guru yang profesional perlu memiliki kemahiran interpersonal dan intrapersonal serta teknik kemahiran mengajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.